Assalamualaikum, nama saya Syamila Hussein. Nombor metrik 268212. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan mengenai aspek etika yang perlu dipatuhi oleh seseorang penyelidik dalam menjalankan sesebuah penyelidikan, iaitu meliputi etika oleh para penyelidik dan juga etika terhadap responden. Etika ni adalah satu cabang ilmu falsafah yang berteraskan konsep moraliti. Menurut Velasquez dan Rostankowski 1985, etika boleh didefinisikan sebagai satu penyelidikan sistematik tentang kepercayaan dan pertimbangan tentang apa yang benar dan salah dari segi moral. Dan menurut Popper 1998, etika diertikan sebagai norma atau standard tingkah laku yang menjadi panduan moral seseorang untuk dipilih bagi bertingkah laku atau berinteraksi dengan orang lain. Dari aspek kepentingan kajian, dari aspek kemanusiaan dan aspek moral ataupun budaya, yang mana ia merangkumi aspek kemanusiaan dan aspek moral atau budaya. Aspek kemanusiaan tanpa kerjasama daripada responden, daripada ketua jabatan, penyelia, rakan dan sebagainya, dalam pendidikan yang kita jalankan ni akan menjadi sia-sia. Dan dari segi aspek moral pula, ia melibatkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibuat atau dilakukan oleh seorang penyelidik itu semasa dia menjalankan aktiviti penyelidikan. Dan etika dari aspek moral dan budaya ni dia merangkumi 6 aktiviti, iaitu dari aspek keselamatan, kerahsiaan, hak mutlak penarikan diri, plagiat, penipuan atau manipulasi dan persetujuan termaklum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Zahid Kamarul bin Awang, nombor metrik 267445. Ingin menerangkan tentang dari segi sudut keselamatan. Penyelidik seharusnya memahami terhadap permasalahan yang akan timbul apabila kajian mula dijalankan. Tanpa perancangan dengan teliti, penyelidik perlu menyelami perasaan responden dan menjangka akan berlaku permasalahan yang akan menyebabkan kecederaan fizikal dan adanya gangguan mental respon, yakni si responden. Semakin besar organisasi, semakin tinggi punca tekanan yang dihadapi pekerja. Salah satu kajian yang dijalankan ialah menghadapi tekanan kerja yang merupakan reaksi negatif manusia terhadap rangsangan daripada suasana pekerjaan, gaya hidup seseorang selalu menyebabkan yang mendesak, dan tekanan kerja boleh menyebabkan tekanan fizikal maupun mental, akan langsung menyebabkan ketidakseimbangan keupayaan pekerja di dalam sebuah organisasi. Kebajikan setiap individu yang terlibat dalam penyelidik perlu diberi pertimbangan dan perhatian utama semasa menjalankan sesebuah penyelidik. Elakkan respon daripada terdedah kepada sebarang kemungkinan yang akan dapat menyebabkan mereka tercedera, rasa tidak selesa dan sebagainya, dan tidak minat untuk dari segi fizikal atau terganggu dari segi emosi. Kita perlulah pandai merancang aktiviti dan waktu yang sesuai untuk pertimbangan kemungkinan kemudaratan yang dapat diakibatkan oleh penyelidik itu. Perlu mencari masa dan ketika yang sesuai bagi responden tidak terasa tertekan apabila kita menjalankan satu penyelidikan terhadap beliau. Dari aspek kerahsiaan adalah berkaitan dengan perkara-perkara etika profesional. Kerahsiaan ni dia melindungi responden daripada pendedahan dalam pelbagai bentuk yang dilakukan oleh ahli-ahli profesional tanpa keizinan atau informed consent daripada responden. Seterusnya, kerahsiaan ini bertujuan juga untuk melindungi hak-hak responden dan menghalang pelanggaran kerahsiaan. Kerahsiaan yang melibatkan etika profesionalisme ni berbanding dengan undangan, dan ia menandakan suatu bentuk kontrak atau perjanjian tidak mendedahkan sebarang perkara tentang individu kecuali dalam suatu situasi yang dipersetujui bersama oleh sumber ataupun responden. Tahap soal kerahsiaan ni dia perlu melalui 3 peringkat tahap penyelidikan, iaitu tahap pertama, etika semasa proses perancangan ataupun sebelum melaksanakan penyelidikan ni perlu dapatkan kelulusan dan kebenaran bertulis daripada semua pihak yang bakal terlibat dalam penyelidikan dalam tempoh masa yang praktikal, iaitu dalam lingkungan 1 hingga 3 bulan. Dan kebenaran ni boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu kebenaran daripada organisasi di mana penyelidikan ni akan dijalankan, dan juga
kebenaran peribadi daripada responden yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyelidikan yang hendak dijalankan. Dan tahap kedua, etika semasa penyelidikan sedang dijalankan, iaitu etika sewaktu proses penyelidikan dilaksanakan, yang mana ia berkait rapat dengan instrumen dan juga prosedur yang digunakan. Penyelidikan bertanggungjawab. Penyelidik ni dia perlu bertanggungjawab dan menghormati dan serta juga mematuhi prinsip-prinsip etika di mana responden tidak dipergunakan sesuka hati semata-mata untuk mendapatkan data yang dihajati. Hal ini penting bagi memastikan keselamatan responden terjamin, ketelusan data yang dikumpulkan ni serta bebas daripada sebarang pengaruh. Dan juga tahap yang ketiga iaitu etika setelah penyelidikan dilaksanakan, iaitu penyelidik ini perlu jujur dalam laporan data dan interpretasi melalui penyelidikan kualitatif melibatkan pengumpulan data melalui temu bual. Pencerapan penyelidik harus bertanggungjawab dalam pengolahan dan penginterpretasi data secara objektif dan sebagaimana yang diperkatakan responden. Elakkan sebarang manipulasi data atau maklumat yang digunakan untuk kepentingan penyelidik kerana ia merupakan perbuatan yang tidak beretika dan secara langsung mengurangkan kredibiliti penyelidikan yang dijalankan. Okey, ada dua bentuk pencerapan yang dilakukan oleh penyelidik, iaitu tertutup, covered ataupun dan juga terbuka, iaitu overt. Penyelidikan dalam sains tingkah laku seringkali melibatkan pencerapan yang mungkin dianggap tersembunyi atau sulit, iaitu private. Terdapat juga dua bentuk pencerapan yang dilakukan oleh penyelidik dalam aktiviti penyelidikan, iaitu tersembunyi ataupun tertutup. Dalam penyelidikan yang tersembunyi ni, responden dia tidak mengetahui apakah aktiviti atau tingkah laku mereka yang telah dicerap tu. Sebaliknya, dalam penyelidikan terbuka pula, responden ni dia tahu dengan jelas apa aktiviti yang telah dicerap oleh penyelidik. Dan penyelidikan berbentuk tersembunyi atau tertutup dapat menimbulkan juga masalah etika. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kebanyakan orang ni dia tak suka mendedahkan kehidupan peribadi kepada orang lain. Okey, terdapat dua jenis aktiviti penyelidikan yang melibatkan pencerapan aktiviti tersembunyi, iaitu menceroboh atau mengganggu keadaan tersendiri, iaitu privasi, dan juga melanggar kerahsiaan. Menceroboh ataupun mengganggu privasi responden dan melanggar kerahsiaan. Terdapat dua jenis kerahsiaan dalam aktiviti penyelidikan, iaitu sulit dan dalam keadaan yang tidak diketahui namanya, iaitu anonymity. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya Muhammad Zubair, undang 173 akan membentangkan satu tajuk tugasan sains sosial, iaitu saya punya part adalah berkaitan dengan hak mutlak untuk penarikan diri. Okey, dalam penyelidikan ini kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu kita sebagai seorang penyelidik dan yang kedua kita sebagai seorang responses. Okey, sebagai seorang penyelidik kita kena tahu bahawa respons ni perlu dilayani dengan baik, iaitu kita nampak dan kita kena pastikan kita kena berfikiran yang diorang sentiasa benar. And then yang kedua adalah kita kena memberikan kefahaman yang jelas kepada respons sebelum diorang menjawab sesuatu survey lah. Yang ketiga, kita tiada unsur-unsur paksaan. Maksud sekarang ni kita tak terpaksa dengan diorang. So kita nak bagi diorang rasa betul dengan rela hati untuk menjawab benda survey yang kita bagi. Sekiranya responses enggan untuk menjawab survey, so kita memberikan kaedah pujukan. Dan sekiranya pujukan itu gagal dan dia tidak minat, so kita beralih kepada respons lain lah. Okey, dan kita kena pastikan bahawa tiada soalan-soalan yang terlalu peribadi yang boleh menyebabkan respons rasa tak sedap hati, tak seronok dengan soalan-soalan yang kita berikan. Okey, itu sebagai penyelidik. Dan yang berikutnya adalah sebagai responses tu dia macam kita cakap tadi, dia respons secara sukarela dan dia ada hak untuk tarik diri sekiranya dia rasakan soalan itu tidak bagus untuk dia. Dan yang ketiga, persoalan yang ditujukan adalah sekiranya soalan yang ditujukan bermotifkan perkara yang tersembunyi, iaitu negatif, so dia orang punya hak untuk menarik diri. Macam kita nampak sikit soalan-soalan tu macam agak peribadi, so dia orang ada hak untuk tarik diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmini binti Rosman, nombor matrik 267371. Okey, bahagian saya adalah berkenaan dengan plagiat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan plagiat? Okey, jika kita dapat halusi secara mendalam, menurut Kamus Dewan edisi keempat, plagiat bermaksud mencedok kata-kata, idea dan sebagainya daripada orang lain dan menggunakannya sebagai karyanya sendiri. Okey, punca berlakunya plagiat adalah disebabkan kekurangan sumber inspirasi. Okey, jadi untuk mencarikan jalan yang mudah dan cepat, mereka melakukan plagiat. Kesannya reputasi seorang akan terjejah. Contohnya, pendidik akan bergantung kepada idea dan kredibilitinya. Dengan mencuri idea seseorang atau laporan yang ditulis tanpa memberi sebarang penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan yang diberikan oleh orang itu adalah mencuri hak orang lain. Okey.
cabarannya jika kita tengok kan dalam keadaan pandemik, kebanyakan bekerja dari rumah. Jadi mereka tidak dapat mencari idea, mencari sesuatu ilham. Jadi dengan kaedah plagiat, itu adalah jalan yang mudah bagi menjalankan tugasan mereka yang telah diberikan oleh pihak ketua mereka. Okey, jika kita lihat cabaran yang tidak kurangnya pentingnya adalah tahap kefahaman pekerja terhadap konsep bekerja di rumah. Tahap pengetahuan dan kefahaman pekerja adalah rendah, apatah lagi apabila diminta untuk mengaplikasikan konsep itu secara serta-merta. Dengan kata lain, faktor ini menyebabkan mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk dilakukan. Tanpa pengetahuan, pemahaman dan kaedah pelaksanaan konsep ini yang jelas, sudah pasti pekerja akan mengalami masalah yang besar untuk melakukan tugasan yang telah diberikan. Justru mereka mengambil jalan mudah dengan kaedah Google, daripada jurnal, daripada majalah dan sebagainya. Namun dari sudut penyelidikan, kita boleh menggunakan term intin yang merupakan perisian berasaskan web yang menyediakan perkhidmatan memeriksa bahan bertulis bagi tujuan mengelakkan kes plagiat daripada berlaku. Okey, yang kedua, kita boleh menggunakan similarity index yang memainkan peranan penting juga dalam konsep penyelidikan menuju sejauh mana pertindihan atau padanan antara karya. Okay, jika dibandingkan dengan sumber lain yang ada dalam pangkalan data. Okey, dengan kaedah dua ini kita dapat mengatasi cara plagiat tersebut. Penipuan dan manipulasi. Berbohong bermaksud sesuatu yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menyebabkan responden mempercayai perkara yang tidak benar. Sebagai contoh, penyelidikan menggunakan pembohongan pasif bagi memastikan maklumat sebenar diperoleh. Selain itu, penyelidik terpaksa menyembunyikan perkara berkaitan penyelidikan yang dijalankan dan memastikan segala maklumat yang diperlukan diperoleh dengan tepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sufian Zakaria 267212 akan menerangkan berkenaan persetujuan termaktub ataupun persetujuan termaktub. Definisi persetujuan termaktub ataupun termaktub adalah salah satu langkah bagi menjamin etika dalam penyelidikan adalah melalui penggunaan borang persetujuan termaktub. Penjelasan awal perlu diberi kepada peserta tentang penyelidikan yang bakal mereka sertai agar mereka dapat membuat pilihan sama ada untuk melibatkan diri atau tidak dalam penyelidikan berkenaan. Borang adalah seperti yang saya lampirkan dalam slide ini. Borang tersebut perlulah dibaca dan ditandangani oleh peserta atau penjaga ibu bapa jika melibatkan kanak-kanak. Perkara ini penting untuk mengelakkan berlakunya salah guna kuasa, penipuan kepada pihak responden. Penting sangat persetujuan termaklum ini agar kedua-dua pihak memahami atau bersama-sama bersetuju berkenaan penyelidikan yang bakal dilakukan.